Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashid umurina wa a'idna min shururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Selamat petang. Salam pertemuan dalam program Hamba Ilahi siri yang ke-188 bersama dengan saya Umar Aziz. Moga-moga pertemuan ini di mana kita sama-sama membaca dan juga meneliti Kitab Al-Adhkar Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Ada pengajaran yang kita perolehi, ada sesuatu yang kita boleh bawa dalam amalan kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Marilah sama-sama kita mulakan dengan raikan dahulu sahabat-sahabat yang berada di ruang komen. Saya nampak di ruang komen ada Hardi Suhaimi, Ummi Zaihadi, Notiyaz Sira, Marwani Ahmad, Elvira, Zimah Don, Yaya Lia, Azima, Ayahman, Ummi Zaihadi, Nurazia Mukhtar, Tuan Nurahim Sharif, Zaliha Kamaruddin, Nurhayati Yahya, Kamiza Muhammad Amil, Rohini Ani, Nur Ani Ahmad, Galik Sprit, Irma Mas, kemudian Nur Baiduri, Aminah Hitam, Ani Julaiha Tahi, Syarina Osman, Hasiyah Non, Jamaliyah Manab, Anita Maizan, Masria Maria, Iza Saleh, Laila Umar, Aziza Izzah, Wati Hafiz, Safiyah Sapian, kemudian Norisa Wan Hassan, M. Nasir Harun, Wan Nasrah Wan Ismail, Razita Abdul Manaf, serta Imam Mahira dan juga Ramlah Dasuki serta Isyah Marwi. Ahlan-ahlan kepada semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang memberi salam. Terima kasih kepada yang mendoakan. Moga-moga doa yang sama Allah kurniakan kepada sahabat-sahabat semua. Apa kata kita mulakan pertemuan kita dengan sama-sama kita perbetulkan dahulu niat. Moga-moga pertemuan kita adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه آمين آمين يا رب العالمين. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat semua. Mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas ke rakan-rakan yang lain. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat. Hari ini kita dah tiba pada muka surat yang ke-243, bab yang ke-16. Mohon sahabat-sahabat bantu catatkan di ruang komen muka surat 243, bab yang ke-14. Muka surat 243 bab yang ke-16. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala menyebut babu ma yaquluhu man baliya bid-dihsyah, diterjemahkan sebagai bab yang ke-16, zikir ketika mana merasa gundah. Ad-dihsyah, kata Ibnu Allan menukilkan daripada Ibnu Khalawai. Apakah maksud dihsyah? Dihsyah adalah wuku'u syai'in minal khawfi fil qalb. Adanya perasaan takut, perasaan tidak tenteram di dalam hati, maka ini zikir dia. Kita telah baca apakah zikir ketika mana ada hutang dan tak mampu bayar, bab yang ke-15. Ketika mana telah mendapat musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bab yang ke-14. Ketika mana dapat sesuatu nikmat dan kita tak nak pada nikmat itu, Allah timpakan ujian, maka selain daripada kematian, masya Allah la quwwata illa billah. Kemudian
zikir ketika mana kesulitan mencari nafkah, bab yang ke-12, ketika mana adanya kesulitan nak mengerjakan sesuatu. Macam-macam dah zikir yang kita belajar. Maka di sini Imam Nawawi bawakan ketika mana diuji seseorang itu dengan dahsyah, perasaan tidak tenang, perasaan gundah, perasaan pada waktu itu tidak tenang dan tenteram. Maka apakah zikir yang patut dia baca? Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, rawaina fi kitab ibn Sunni anil Walid ibn al-Walid radhiyallahu anhu annahu qala ya Rasulullah inni ajidu wahsyah. Inni ajidu wahsyah. Perkataannya bukanlah dahsyah tetapi afwan dengan wahsyah dengan waw. Maka pada waktu itu Imam Nawawi menukilkan dalam riwayat Ibnu Sunni rahimahullahu ta'ala, daripada sahabat Nabi yang bernama Al-Walid bin Walid, Lalu dia berkata dengan Nabi SAW, wahai utusan Allah, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku merasa gundah. Maka pada waktu itu Nabi SAW pada waktu itu mengajar dia untuk membaca, idza akhadhta maqja'aka fakul, apabila engkau hendak tidur maka ucapkanlah, bacalah zikir ini sebelum daripada tidur. Lalu idza akhadhta maqja'a fakul, ini belum lagi zikir dia. Apakah zikir dia? Sama-sama sahabat baca, a'udzu bikalimatillah at-tammah min ghadabih wa iqabih wa syarri ibadih wa min hamazati syayatin wa ay yahdurun. Lagi sekali, apakah zikir dia? A'udzu bikalimatillah. Lebih kurang sama, cumanya ada satu dua perkataan yang berbeza dengan zikir ketika mana merasa takut. Pada muka surat yang ke-236, riwayat 368. Bahkan zikir ni kita dah belajar dah, kata Ibnu Allan, pada zikir pagi dan petang, ataupun pada bab ketika mana sebelum daripada tidur. Sebab itu kata Imam Ibnu Hajar, taqaddama takhrijuh, zikir ni dah datang dah. Zikir ni dah datang. Sebentar kita lihat pada bab dia dalam sama juga ketika mana tidur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Zikir ni dah datang dah pada riwayat 297. Pada muka surat 297, muka surat 201, minta maaf. Pada muka surat 201. Lalu pada muka surat 201, riwayat yang ke-297, tetapi riwayat yang kedua. Lalu mohon sahabat-sahabat catat, muka surat 201, riwayat 297, tetapi riwayat yang kedua. Muka surat 201, dah datang dah zikir ni. Daripada riwayat Ibnu Sunni juga. Cumanya di situ tidak disebutkan siapakah nama sahabat ini, namun kita dah terangkan. Okey, lalu pada muka surat 201, riwayat 297, riwayat yang kedua, kita nampak dalam riwayat Ibnu Sunni disebutkan bahawa seseorang, lalu tak disebut siapa. Maka di sini disebutkan orang itu adalah Al-Walid bin Al-Walid radhiyallahu anhu. Ada mengatakan sahabat yang lain. Dia mengadu, dia merasa takut dan gelisah pada malam hari. Maka Nabi suruh baca sama. A'udzu bikalimatillahi tammah min ghadabih wa iqabih wa syarri ibadih wa min hamazatis syayatin wa an yahdurun. Lalu kita dah belajar dari riwayat ini pada muka surat 201, riwayat 297. Begitu juga perkataannya lebih kurang sama dengan riwayat yang kita dah baca pada muka surat 236, riwayat yang ke-368. Cuma ada sedikit sebanyak perbezaan. Muka surat 236,
riwayat 368. Cumanya di sini at-tammah. Pada riwayat 368 at-tammat dengan plural. Kemudian di sini adanya perkataan wa iqabih. Riwayat 368 tidak ada perkataan iqabih. Ada 1-2 perkataan yang pada waktu itu berbeza. Lalu ini zikir dia. Sama-sama kita baca dan sepatutnya kita dah hafal. Kita dah ulang berkali-kali. Kata Imam Nawawi, pada zikir ketika mana merasa gundah, merasa pada waktu itu tidak tenang dan tenteram, maka dinukilkan daripada riwayat Ibnu Sunni daripada Al-Walid bin Al-Walid radhiyallahu taala anhu bahawa dia pernah mengadu pada Nabi, maka Nabi SAW suruh dia baca sebelum daripada tidur, sama-sama sahabat ikut, a'udzu bikalimatillah at-tammah min ghadabih wa iqabih wa syarri ibadih wa min hamazatis syayatin wa an yahdurun. Maka apakah terjemahan dia? A'udzu, aku berlindung, bi kalimatillah, dengan kalimah-kalimah Allah, at-tammah, yang sempurna. Kita nak berlindung daripada apa? Min ghadabih, daripada kemurkaan Allah. Apapun yang patut kita paling risau dalam kehidupan kita adalah Allah murka dengan kita. Lalu itu yang patut kita risaukan, yang patut kita takutkan, Allah murka dengan kita. Adapun selain daripada itu, daripada makhluk-makhluk Allah, kita minta juga perlindungan. Tapi yang paling utama, yang paling kita takut adalah Allah murka dengan kita, Allah marah dengan kita. Wa iqabih, kita minta perlindungan daripada perlindungan dengan kalimah-kalimah Allah daripada hukuman Allah, siksaan Allah. Yang ketiga, wa syarri ibadih, daripada kejahatan makhluk-makhluk Allah, hamba-hamba Allah. Yang keempat, wa min hamazatis syayatin, daripada godaan-godaan syaitan. Yang kelima, wa an yahdurun, kita minta perlindungan kalimah-kalimah Allah daripada syaitan itu tidak mendatangi kita, tidak mendatangiku. Maka sampai situ, doa sampai situ. Bermula daripada a'udzu bikalimatillah dan berakhir sampai perkataan wa an yahdurun. Maka sabda Nabi SAW kepada Al-Walid bin Al-Walid yang ada perasaan gundah tadi, kita dah baca dah riwayat ini pada muka surat 201. Maka pada waktu itu sabda Nabi SAW, fa innaha la tadurruka aw la taqrabu, yang mana sabda Nabi SAW, nescaya kegundahan itu tidak akan mendatang mudarat bagimu, ataupun pada waktu itu tidak akan hampir dekat kepadamu. Lalu adakah mudah zikirnya? Sangat mudah. Kerana kita dah baca banyak kali, sepatutnya kita dah ingat dan kita dah amalkan. Kerana manusia ada ketakutan-ketakutan yang tersendiri. Maka amalkanlah ini untuk hilangkan kegundahan, kerisauan, ketidaktenangan dalam hati dia. A'udzu bikalimatillahi tammah min ghadabih wa iqabih wa syarri ibadih wa min hamazatis syayatin wa an yahdurun. Amin ya rabbal alamin. Seterusnya ada juga riwayat yang ke-384. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, wa rawaina 'anil Bara' ibn Azib radhiyallahu ta'ala anhuma qala. Di sini kata Imam Nawawi, dan kami telah meriwayatkan di mana? Dalam kitab Ibnu Sunni juga. Daripada siapa? Daripada sahabat Nabi Al-Bara' bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu. Daripada Bara' bin Azib. Beliau berkata, seseorang telah datang kepada Nabi SAW dan mengadukan kepada baginda akan pada waktu itu wahsyah, kegundahan, kerisauan yang berlaku padanya, yang menimpa dia. Maka pada waktu itu baginda Nabi SAW bersabda, akthir min an taqul. Apakah terjemahan akthir? Perbanyakkanlah. Min an taqul, perbanyakkanlah untuk mengucapkan, untuk menyebutkan. Perbanyakkanlah membaca. Nak baca apa zikirnya? Jom sama-sama kita baca. Subhanal Malikil Quddus Rabbil
malaikati war-ruh jallaltas samawat wal ard bil izzah wal jabarut. Maka penuh dengan pujian. Lalu bila kita takut, maka ingat Allah, puji Allah. Subhanal. Sama-sama sahabat ikut. Subhanal Malikil Quddus Rabbil Malaikah Warruh Jallaltas Samawat Wal Ard Bil Izzah Wal Jabarut. Apakah terjemahannya? Lalu zikir itu bermula daripada Subhana. Akthir min antakun, itu adalah belum zikir lagi, itu sabdaan mulia baginda Nabi SAW. Maka Subhana, terjemahan daripada Subhana adalah Maha Suci. Tasbih, Maha Suci. Subhana, Maha Suci. Siapakah yang kita sucikan, yang kita pujikan? Al-Malik, Raja. Al-Malik, Raja. Al-Quddus, yang Maha Suci daripada takdis. Maha Suci, Raja, yang pada waktu itu sifatnya adalah Quddus, yang Maha Suci. Rabbi, Tuhan. Al-Malaikah, kepada para malaikat. War-Ruh, dan juga Tuhan kepada Jibril alaihi salatu wassalam. Kemudian pada waktu itu kita memuji lagi Allah. Jalal, minta maaf, bukan Jalal. Di sini ditulis sebagai Jalalta. Dalam kitab yang asal disebutkan di sini, Allahumma salli, dengan terjemahan Jullilatis samawat. Mohon sahabat-sahabat betulkan. Mana pen merah saya? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Mohon sahabat-sahabat betulkan. Dia bukan Jalalta, tetapi jim berbaris depan. Sebab itu kata Ibnu Allan, bil jim, jim itu berbaris depan. Kemudian dia daripada Jullilatis samawat. Jullilatis samawat. Jullilatis samawat. Perkataannya, jim berbaris depan, lam pertama bersabdu, kemudian lam kedua berbaris atas, kemudian ta berbaris bawah. Jullilatis samawatu wal ard bil izzah wal jabarut. Maka pada waktu itu langit dan bumi dihiasi oleh kemuliaan dan juga kekuasaan. Jullilatis samawatu wal ard bil izzah wal jabarut. Langit dan bumi dihiasi, dimuliakan oleh kemuliaan dan juga kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka bila orang ini mengadu pada Nabi dan disuruh puji, baginda suruh puji Allah, suruh membaca perkataan berikut. Maka kata perawi Bara' bin Azib, fadhahabat anhul wahsyah. Maka pada waktu itu ketika mana orang itu mengamalkan dia, maka pada waktu itu hilanglah, berlalulah kegundahan tadi. Diterjemahkan di sini, dan kegundahannya sirna. Kegundahannya sirna. Fadhahabat, berlalu pergi. Maka berlalu pergilah kegundahannya. Maka ini adalah bab yang ke-16 berkenaan tentang wahsyah, kegundahan. Ada dua riwayat, ada dua doa. Doa yang pertama kita dah ulang kali kedua, dan kemudian doa yang kedua adalah daripada riwayat Ibnu Sunni daripada Bara' bin Azib, Subhanal Malikil Quddus Rabbil Malaikati Warruh Jullilatis samawat wal ard bil izzah wal jabarut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lalu betulkan jullilat, fi'il majhul. Kemudian as-samawat tu pun bukan baris bawah, tetapi baris atas. Baris depan, minta maaf. Jullilatis samawatu, as-samawatu wal ardu, dua baris depan. As-samawatu baris depan, wal ardu pun baris depan, bukannya baris atas. Untuk arda bukannya baris bawah, untuk ti, samawati. Lalu betulkan barisnya, jullilatis samawatu wal ardu bil izzati wal jabarut. Kemudian bab yang ke-17
bab yang ke-17 kata Imam Nawawi, tajuknya adalah man baliya bil waswasah. Apakah yang patut dibaca untuk orang yang diuji dengan waswas? Dia ada waswas. Maka apakah yang patut dibaca? Maka untuk orang yang ada waswas, Imam Nawawi bawakan mula-mula dalil daripada Al-Quran dan juga hadis berkenaan tentang amalan ini. Maka kalaulah kita ada waswas, apa yang patut kita baca? Maka kata Imam Nawawi membawakan firman Allah, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billah innahu huwas samiul alim. Kata Imam Nawawi menukilkan firman Allah daripada surah Fussilat. Firman Allah, wa imma yanzaghannaka, dan jika engkau dihasut oleh sesuatu hasutan, minasyaitan, daripada syaitan. Bila syaitan letakkan was-was dalam hati kita, kerana syaitan pada waktu itu dia boleh membisikkan, menghasut, meletakkan was-was pada hati kita. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Maka dalam ayat ini firman Allah, bila pada waktu itu syaitan ganggu hati kita, maka apakah yang patut kita baca? Fasta'iz billah. Ini yang Imam Nawawi nak tunjukkan. Bila seseorang itu hatinya diganggu, hatinya mula ada was-was yang datangnya daripada syaitan, maka hendaklah doanya pada waktu itu fasta'iz billah, memohon perlindungan Allah. Maka dibacalah a'udzubillah, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, ataupun a'udzubillahis sami'il alim minasyaitanir rajim. Mohonlah perlindungan daripada Allah bila ada waswas. Pada dalilnya mana? Fasta'iz billah, perintah. Apabila pada waktu itu syaitan menghasut, syaitan meletakkan waswas, syaitan membisikkan, mengganggu, maka fasta'iz billah, firman Allah, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Kenapa? Innahu, sesungguhnya hanya dia, iaitu Allah, As-Sami', yang maha mendengar, Al-Alim, maha mengetahui. Maka ini jawapan dia. Bila kita ada was-was, banyaklah sebut a'udzubillah. Sama ada a'udzubillah sahaja, ataupun a'udzubillahi minasyaitanir rajim, ataupun a'udzubillahis sami'il alim minasyaitanir rajim. Sebab itu kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, fa ahsanu ma yuqalu ma addabana Allah ta'ala bihi wa amarana biqaulih. Maka kata Imam Nawawi, maka sebaik-baik ucapan, sebaik-baik ucapan, di sini terjemahannya diterjemahkan sebagai adab yang diperintahkan dalam firman Allah ini adalah yang terbaik, diringkaskan. Tapi kalaulah terjemah literalnya adalah fa ahsanu ma yuqal, sebaik-baik yang boleh diucapkan ketika mana menghadapi situasi was-was. Ma addabanallah, adalah apa yang Allah didik kita, bihi, tentangnya, wa amarana, dan apa yang Allah perintahkan kita, biqaulihi, dengan firman-Nya. Tapi diringkaskan dengan tulis dengan terjemahan, adab yang diperintahkan di dalam firman Allah ini adalah yang terbaik. Lalu bila ada je was-was, banyakkan memohon perlindungan Allah, memohon perlindungan Allah daripada syaitan yang direjam. Maka ini bab yang ke-17, dan di sini kita nampak Imam Nawawi membawakan banyak riwayat, kerana banyak manusia yang diuji dengan was-was. Ada yang diuji pada ibadah sahaja, lalu bila ibadah je was-was, bukan ibadah je tak ada masalah. Bila ibadah je was-was, dah basuh ke anggota wuduk ni ke belum? Dah pada waktu itu dah buat ini ataupun belum? Luar ibadah je tak ada masalah. Bila ibadah datangnya was-was. Ada orang yang mana lagi teruk pada waktu itu, ke luar ibadah pun pada waktu itu syaitan ganggu dia. Dia ada was-was. Dan inilah yang Imam Nawawi bawakan beberapa riwayat, daripada riwayat 385 sehinggalah riwayat yang ke-389. InsyaAllah yang ini kita akan sambung esok insyaAllah.
Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang kali pertama join. Kalaulah rasa bermanfaat, bantu share, kongsi dan juga sebar luas rakan-rakan yang lain. Kepada sahabat-sahabat yang mana kali pertama join, jemput juga untuk join Telegram channel Kuliah Umar Aziz. Kalaulah ada di antara sahabat-sahabat yang ingin untuk membuat pembelian kitab Al-Adhkar, boleh sahaja tekan link yang berada di ruang komen, insya-Allah. Jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.